Empat. Dua dari. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم الفاتحة. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan adalah amal yang saleh itu. Kemudian daripada tauhid, amal saleh, kemudian daripada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ialah zuhud ialah sifat zuhud. Zahid teman orang dia. Apa beza zahid dengan zuhud? Zahid kena pada orang, zuhud itu sifatnya. Tiap-tiap yang bersifat dengan zuhud dipanggil zahid, ya. Dan dengan dia terlebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersifat zuhud tadi, jadi tinggi dan besar martabat di sisi Allah taala, dan nilaian amal itu akan berkualiti tinggi. Orang yang zuhud qalbi daripada makhluk, maka tentulah amalan dimula terus bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak sama walaupun sedikit orang yang zuhud beribadat dengan orang yang raghib yang tidak zuhud. Jauh beza dia. 2 rakaat yang zuhud dengan 1000 rakaat orang yang tak zuhud tak sama. Orang yang zuhud artinya sudah tumpul bersih daripada menghadap kepada makhluk terus ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Mana terlebih besar kepada taala. Dan kalau sedikit amal sekalipun, ya, padahal dia kalau ada zuhud amal dia banyak, tapi kalau sedikit amal dia pun nak dibandingkan orang yang sebaliknya jauh. Kerana apa? Syaitan itu tidak boleh mengerasi baginya, ya. Benteng besar kita dengan syaitan ialah az-zuhud, ya. Bila zuhud mana hati dia tumpul dengan makhluk, dia tak berhadap, ya, tidak rasa minat untuk berhadap kepada makhluk. Banding dia pun berasa tidak mau terkenal. Dia lebih suka dia tak dikenal orang, ya. Amal bila kata suka pada orang tu, dia masuk, dia tunjuk, dia nak tarik perhatian dan sebagainya. Kalau dia matikan pandangan tu baru dia cantik. Ghaib nazar al-halqi ilaik bin nazarillah ilaik. Ghaib mana buangkan, lenyapkan pandangan makhluk kepada kamu, gantikan pandangan Allah kepada kamu. Gharib an ikbalihim ilaik bi ikbalihi ilaik. Dan lenyapkan perasaan makhluk nak berhadap kepada kita, gantikan bahawa Allah Ta'ala berhadap kepada kita, bahawa dia selamat, ya. Kalau dia buat ibadat suruh makhluk berhadap pada dia, maka ibadat yang hebat cantik tadi jadi rosak, ya. Digunakan sebagai batu loncatan untuk mencapai kendak-kendak dia yang tidak elok, ya, iaitulah untuk mendapat ujian dan sebagainya, maka dia akan jadi rosak. Maka keikhlasan akan terjejas kalau sekiranya hati dia tidak zuhud. Kalau hati dia zuhud, maka ibadat dia cantik, bersih, dan tidak ada gangguan yang lain, jernih. Sebab dia kata dulu, ma qalla amalan baraza min qalbin zahidin wala kasura amal baraza min qalbin raghibin. Tidak dikira sedikit amal yang keluar daripada batin hati orang yang zuhud, dan tidak dikira banyak bila amal itu keluar daripada hati orang yang tidak bersifat dengan zuhud itu mana. Kita zuhud dia raghib. Raghib mana dia? Gemar kepada makhluk. Jadi amal tadi akan dipaparkan, suka dilihat, maka dia akan menjadi rosak. Dan orang yang zahid itu menjauhkan syaitan daripada kekerasannya. Maknanya segala umpan yang ditabur oleh syaitan tak masuk. Sebab dia tak nak. Dia pakai kalimah apa? Tak nak. Habis.
Ya, nak mana dia tak nak kan. Letak ni pun dia tak nak, letak tu pun dia tak nak. Apa nak pakai pun kan. Lepas tu kalau orang mancing ikan kan, tengah toke tu dia cengilat, dia bagi ikan dia makan kenyang-kenyang. Esok orang mancing 2 jam, seekor tak dapat. Bagi ikan dah kenyang semua duduk bawah. Dia tengok mancing. Sebab dia tak ada kendak pada umpan ni, sebab dia dah kenyang. Begitulah maknanya. Kalau kalbi kita sudah kenyang kita dengan Tuhan, dia tahu anak pada makhluk. Tapi kalau kalbi dia tidak kerti kenyang dengan Tuhan, tu kacau. Dia pusing kata dia pergi. Buluh sikit dah habis dia sambau. Buluh sikit je dunia habis, tergantung kena. Jadi kenyangkan rohani kita dengan dia. Wa kafa billahi syahida. Itu mana kenyang rohani dengan Tuhan. Cukup kita Tuhan menyaksikan apa yang kita buat dah. Tak payah awak nak tengok lagi. Ya. Mana besar pandangan Allah dengan pandangan makhluk. Itu maknanya. Tuhan iktiraf syurga tempat dia. Kalau makhluk iktiraf belum tahu lagi. Kalau makhluk iktiraf, Tuhan tak iktiraf, neraka tempat Tuhan ayat sebenarnya. Kalau makhluk tak iktiraf, Tuhan iktiraf, syurga tempat dia. Jadi cari pengiktirafan Allah Ta'ala. Maka orang yang cukup dengan pengiktirafan Tuhan, gembira dengan penyaksian Tuhan, berlazat dengan Tuhannya, maka dia tak akan dapat ditipu oleh syaitan. Ya, itu besar sifat. Waktu dia kata tadi, kerana syaitan tidak boleh mengerasi baginya, bagi orang yang zahid. Dan orang yang zahid itu menjauhkan syaitan daripada kekerasannya atasnya, maka sucilah ia daripada memberi cedera dalam ikhlas dan khidmatnya. Jadi khidmat dia akan cantik, ikhlas dia akan cantik, ya. Sebab hati dia tidak berpaling kepada makhluk, berlazat dengan Tuhannya. Ya. Dia minta rezeki. Ya Allah, rezekikanlah hatiku merasa lazat dengan Engkau, dan tutuplah hatiku berlazat dengan makhluk Engkau. Mau cantik kan? Ya, makhluk ni kita beri dia pun dan luar je, sangkar luar je. Yang beri dalam beri dalam habis kan. Ni dia beri pada makhluk jiwa dan raga-raga kali. Dan gaga-gaga dia beli habis jawab ni. Makhluk beri luar je, yang beri dalam tu benda besar. Ya, beri dengan dia yang dalam, makhluk luar. Mana jasad kita bersama makhluk, rohani dengan dia. Abdanuhum bil halaik wa arwahuhum billah. Jasad mereka dengan makhluk, rohani mereka dengan Tuhan. Bodi cantik. Itu perjalanan nabi-nabi, rasul-rasul, para aulia, ya, perjalanan dia. Bagaimana nak pakai dalam tu. Allah karim. Dan lagi adalah orang yang zahid itu meninggalkan segala bahagian dunia daripada kebesaran. Ya, jadi dalam kalbi dia tak ada minat untuk kebesaran. Itu sifat ahli syurga kan. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Demikian negeri akhirat syurga tu kami sediakan bagi siapa? Mereka yang la yuriduna uluwan, bagi mereka yang batin dia tak ada nak kebesaran dunia kan. Orang tak kenal dia pun tak gelok. Sifat kekasih Allah Ta'ala ni, hati dia Tuhan cabut. Dia tak minat orang kenal dia. Dia tak minat kan. Dan dia tak, lebih lagi nak mencari terkenal lagi dia tak nak. Kalau Tuhan kenal kan lain. Tapi kebiasaannya orang hebat ni dia tak nak, tapi Tuhan bagi. Kalau nak kira terkenal, siapa lebih terkenal daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah orang paling terkenal, tapi Nabi tak cari benda tu. Tuhan perkenalkan tu lain. Ya. Yang nak dalam kalbi kita jangan ada iradah, jangan ada kendak tu. Berarti kita kendak kita hanya dia je. Ya, ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, engkau yang aku kasat. Ya. Wa ridhaka matlubi, dan ridha engkau yang aku tuntut. Cukup, selamat dia. Maka jadilah ia hampir berbahagia sejahtera daripada afat. Segala afat penyakit dalaman tadi ada bermula pada situlah. Ya, dia cari kebesaran, cari harta, martabat, puji, kesempurnaan, atau semua benda-benda yang dipanggilan sifat-sifat alam mulki, alam bawah. Ya, nak martabat, nak suka orang puji, nak dapat pangkat, banyak harta, banyak semua tu alam mulki. Maka kalau dia berjaya lepaskan daripada ikatan alam mulki, dia akan ditarik ke alamil malakut. Alam malakut dia dengan Tuhan dia. Ya, itu. Maka jadilah hampir kepada bahagia sejahtera daripada afat. Afat mana? Penyakit. Riya, ujub, semua banyak lagi penyakit dia. Maka amalnya itu amat banyak. Walaupun sikit tapi kualiti dia besar. Ya. Sebiji pemata harta 500,000 kan.
Satu lori batu gravel berapa ratus kan. Sebiji orang tak nak beli. Dan jikalau sedikit sekalipun, dan sawabnya, mana ganjaran pahalanya kepada Allah amat besar. Sebab apa amat besar? Sebab dia bersih. Dia bersih daripada niat yang lain, dia bulat dengan Tuhan. Maka cantik lah. Bila cantik bersih, maka harga dia amat mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala orang yang raghib ni lawan bagi zuhud. Orang yang raghib maknanya, kalau bahasa kita gila, kalau apa tu lagi, pelahap. Itu nak bunyi halus bunyi, pelahap dengan dunia kan. Tarik dunia, mengagau dia cakap, dia tak kira haram, dia gembat aja. Itu orang yang raghib pada dunia, maka segala amal mereka memberi cedera dalam ikhlas. Ikhlas akan jadi rosak bila hati dia raghib pada dunia. Dan dunia tu bukan duit kan, pangkat, nama, nak glamour, itu semua dunia lah. Sebab dunia berkalimah dana, ia deni dunia, mana benda segera. Maksudnya sana tak laku. Ada dunia yang ada akhirat, tak laku benda tu, tak ada nilaian. Maka kalau dia sangkutkan kalbi daripada benda yang tak ada nilai, maka habis, dia akan jadi rosak, mencederakan keikhlasan dia dengan Allah Ta'ala. Sedangkan ikhlas itu merupakan ruhul ibadah. Kalau kita beri seorang hadiah seekor haiwan, burung ke, kambing ke, lembu ke, tapi mati, bangkai, marah orang. Kau beri aku bangkai, marah. Maknanya tak ada roh. Begitulah kalau ibadat tak ada ikhlas, ibarat bangkai. Kita nak serah ke Tuhan, menarik kemurkaan Allah Ta'ala. Tuhan. Maka roh bagi ibadat ialah al-ikhlas. Kemudian selapis lagi roh bagi ikhlas, ini roh bagi ikhlas ialah at-tabarri anil hauli wal quwwah. Berlepas diri dari pemandang kuwah dan haul kita. Kuwah makna kekuatan kita, haul makna daya upaya kita. Kita matikan pandang semua daripada quwwatillah wa haulillah. Baru betul. Kita ibadat ni apa? Semua dari dia. Dia yang susun, dia yang bagi, dia apa semua saham kosong kita dapat ni. Dia bagi semua. Jadi yang pandang diri kita kosongkan. Baru dipanggil orang tu dapat rahsia bagi ikhlas. Bila dia lepas daripada diri dia, selamat. Dia tak lepas bila sangkut, kita nampak kita lagi. Bila nampak kita tu yang mari penyakit, rasa hebat dan sebagainya lah. Maka tiada diterima amal daripada mereka itu. Amal tidak akan diterima bila mereka tidak bersih keikhlasan dia. Maka jadilah sedikit yang banyak. Jadi sedikit yang banyak. Benda banyak tapi jadi sedikit. Sebab apa? Kualiti dia tak ada. 20 ekar dia tanam padi ni kan. Tapi padi dia banyak iktidal, tegak kan. Yang tunduk sikit dia. Yang seorang ni tanam 1 ekar dia, tapi semua padi dia rokok kan. Jadi buah dia cantik, berat kan, berisi. Yang tadi kosong, tegak, tu cucukkan api je lah tu kau. Maknanya kosong, tidak ada nilai. Yang ni sedikit tapi nilai masya-Allah berisi. Maka jadilah sedikit itu banyak, mana kualiti dia tinggi daripada amal mereka itu, kerana diperolehi mana kurang dalam ni. Yang jadi banyak nampak sikit sebab kurang. Tegak tadi isi panggil kosong. Jadi kita nakkan kualiti tu. Dua-dua nak kualiti dan kuantiti dia nak. Amal tu biar banyak, biar dia bersih, baru dia jadi hebat. Dia akan dapat hadiah dari Allah Ta'ala. Hadiah apa? Kemanisan. Tu hadiah pertama hadiah ibadat pertama, tanda Tuhan terima kemanisan. Sebab ibadat tu rasa sedap, atau tanda dia terima. Yang kedua, dia naik satu lagi, dihadiahkan perasaan ishkun, rindu, kasih dengan Tuhan, kuat dalam hati dia. Kedua. Yang ketiga, dibuka hijab. Rafatul hijab. Ingat tu kaedah tu. Bila kita banyakkan laku ibadat, sungguh-sungguh ikhlas, dia akan bagi manis dalam ibadat. Bila manis dalam ibadat dapat, dia akan ada rindu, ishkun. Bila rindu tu ada, lepas tu dibuka. Dia akan buka kalbi kita, berbagai-bagai pembukaan. Maka ketiga itu Allah Ta'ala sendiri akan didik kita, rohani kita, dengan ilham rabbani dan sebagainya. Rafa'tul hijab. Kemudian sirtu mu'alliman, aku sendiri ajar dia. Dan sesungguhnya telah disifatkan Allah Ta'ala bagi segala orang mukmin itu dengan banyak. Kerana apa? Mengandungi akan dia daripada wujudul ikhlas. Orang mukmin tu dia dapat banyak. Sebab apa? Ikhlas dia ada. Yang mukmin sebenar, jiwa dia bersih. Bila bersih, amalan dia jadi kualiti dia banyak. Itu maksudnya.
dan ketiadaan riya'in nas. Dia tidak ada buat ibadat kerana manusia, tak ada. Ya, dia sudah tawar hati dengan manusia, manis hati dengan Tuhan, lepas tu dia bersih. Tapi kalau dia berlaku sebaliknya, manis hati dengan manusia, habis dengan Tuhan dia tawar, langsung dia buat ibadat tak ingat Tuhan, mulut dia lillah, hati tempat lain. Itu bahaya. Dan segala orang yang munafik wala'iyahbillah dengan sedikit, sebab apa? Kerana ia mengandungi atan daripada ketiadaan ikhlas, ya, dan wujudul riya'in nas, ada riya' dalam hati. Sebab orang munafik, ya, maknanya iman dia tidak sempurna, munafik, berpura-pura. Zahir nampak ibadat, hati empat orang, jadi tak ada nilai ibadat dia. Itu kalau nifaqul amal. Kalau nifaqul i'tikad tu habis terus kan. Jadi mengaku beriman padahal batin dia tak beriman. Tu duduk bawah kerak neraka, asfali darki minan nar wala yazubillah. Dia ada dua nifaq tu, satu nifaq amali, satu nifaq i'tiqadi. Ya, nifaq i'tikad tu batal iman terus. Kalau nifaq amal dia masih beriman, tapi amal itu nifaq maknanya tak ikhlas. Dia mulut lain, hati lain. Mulut lillah, hati linnas, ya, kena manusia, itu dia digosak. Dan telah diceritakan Sayyid Syekh Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawasanya katanya 2 rakaat daripada orang yang zahid, yang alim itu terlebih baik daripada ibadat orang yang abid al-ibadat, yang mujtahid bersungguh-sungguh hingga akhir zaman. Masya Allah. 2 rakaat ni dia punya power lebih kan, ni. Dia punya power kencang, kuat. Sebab apa? Bersih, cantik. Barang original dengan barang ketiruan mana sama? Ya, barang ori dan tahan, lasak kan. Barang tiruan, nama pun tiru, ditiru kan betul. Ya, mana dia tiru-tiru menghadap Tuhan, padahal batin hati dia menghadap pada makhluk, tu yang rosak. Dan kata Abu Muhammad Sahar radhiyallahu an, bermula dikurniakan orang yang zahid itu pahala segala orang yang alim. Ya, pahala orang yang buat tu dia dapat, dan segala orang yang abid. Kemudian maka dibahagikan atas segala mukmin pahala segala amalnya, dan tiada dilihat di dalam hari kiamat terlebih afdal daripada orang yang zahid, yang alim lagi warak. Itu sifat 3 kalau ada, masya-Allah, tinggi mencacak makam dekat Tuhan. Ya. Dan kata Syekh Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu an, telah mengadukan setengah manusia bagi seorang laki-laki daripada orang yang saleh, bahawasanya berbuat ia akan amal kebajikan dan tiada dapat manis dalam hati. Ini besar tadi. 10 tahun ni buat ibadat, tiada manis. Bermakna yang pertama sekali kita dapat tadi. Yang pertama nak manis tu. Ya, lepas manis bawa dia ishkun, rindu, kasih, mahabbah kuat. Lepas tu bawa dia terbuka. Sekarang nak terbuka macam mana? Mahabbah pun tak rasa, manis pun tak dapat. Waktu minta pertama manis tu, ya Allah kau gunakanlah, Allahumma rzuqna halawatul ibadah wa halawatul tawajjuh. Ya Allah kau rezekikan kami kemanisan ibadat dan kemanisan tawajjuh hati kepada engkau. Ya, bila benda dah lazat, manis tentu lah lain macam kan, sedap. Bila sedap tu jadi banyak. Tanda dalil ibadat tu banyak, dia mesti ada rasa sedap. Kalau dia rasa tak sedap, tak banyak dia buat. Dia makan kamu kena selera, 3 pinggan dia tak perasan. Tapi kalau tak kena selera, nak habis pinggan pun lemah. Bawa nasi jelantah. Atau dia ada sakit, ya, demam panas, tuap slow, buku demam. Orang lain makan laju, dia makan slow sebab demam. Orang demam pergi berubat dulu lah. Dia berubat. Apa demam dia? Demam dia hubbul dunia, hubbul mal, hubbul riasah. Tu demam dalam tu. Kasih makhluk, kasih dunia tu habis. Dia mencederakan ibadat kita tentang ni. Jadi biasa orang tanya tadi, dia ibadat dalam banyaklah Tuan Syekh, tapi tak dapat manis apa sebab? Ya. Allah. Maka katanya jawab, kena bahawasanya kepadamu anak iblis. Ibadat kamu rasa tak sedap sebab kau dalam perut kau ada anak iblis. Apa anak iblis? Daripada hatimu, iaitu dunia. Dunia, mana dunia tu apa? Benda yang tak boleh bawa sana lah. Ya, dunia maknanya banyak. Mana apa saja makhluk dia panggil dunia. Bukan duit saja tadi. Ibadat dia nakkan dipuji, ibadat dia nakkan glamour, ibadat dia nak apa? Disanjung supaya dipandang orang dia hebat. Semua dunia punya. Bila benda tu ada, dia seronok tak seronok tak? Kalau kita buat ibadat, orang puji kita rasa macam mana rasa? Kalau orang puji tak rasa apa, orang caci pun tak rasa apa, tu okey. Ya, kita nak tahu kalau kita buat ibadat, orang puji dia rasa sedap tak? Oh, seronok dia kan. Tak betul dia jawab dia.
Ya, ataupun bila orang caci dia monyok aja. Peras lah dia kata kan. Itu nanti tak betul. Bermakna hati dia dengan makhluk. Kalau hati dia bukan dengan makhluk, makhluk puji orang tak rasa, makhluk caci orang tak rasa, sebab hati dia bukan dengan makhluk. Tapi kalau hati dia dengan Allah, dia seronok dengan pujian Allah, dia cari reda Tuhan dan dia takut cerca Tuhan. Itu situ duduk dia tengok mana ya. Sebab tu ulama dulu kan dia test benda-benda yang orang panggil apa, segera punya power. Buka baju kau, dia kata baju buruk pakai jalan macam rasa. Kalau sangkut dia buat ni, hati kau ada dunia nak tahu ya. Bila hati kita ada dunia, bila buat dia perkara yang ke manusia pandang sedap, dia rasa lain. Habis. Kalau tak ada makhluk dalam hati, dia pakai apa? Tak pakai yang buruk, yang baru serupa dan ya. Ini baju tak gosok pun segan nak pakai. Kau orang pandang kan, apa dia kata? Kang orang pandang. Tu ada orang. Dia sekarang orang kata, orang ni kata. Selagi ada orang dalam kalbi kamu, kamu tak boleh berjalan ke Tuhan, kata Syekh Abu Ali Al-Farmadi, guru bagi Imam Ghazali, wali besar kutub. Lagi makhluk ada dalam kalbi kamu, kau tak boleh berjalan. Dia pegang pewarid yang sampai, dia akan lepaskan tu ya. Dia akan lepaskan aura alaika wal liyatasallama min yadil aghyar. Tuhan sampaikan nur warid dalam kalbi, hati kita terus tak rasa lagi dengan orang, mana dia lepas. Dengan baru orang puji pun tak rasa apa, orang caci pun tak rasa apa. Okey, tu boleh lepas. Mantan batas tu dah lepas, dia boleh berjalan. Macam mana mungkin kita nak berjalan sedangkan kaki diikat? Sekarang kaki kalbi kita, tangan kalbi kita tu lepaskan daripada ikatan tu. Dan bila dia terlepas, bila dia ada istighal dan ishkun, istighal tumpu betul, zikir dia banyak dan dia sedap, ketika itu Tuhan buka, dia dapat lazat dengan Tuhan. Tu Tuhan dia nak kira nikmat dia ni. Apa dia anak iblis? Itulah ad-dunya ya, anak tu. Bila anak dah ada dalam hati, bapak sampai dah jarah dan kita hantar anak kita kat dan sedia, kita datang ambil kita datang jengah, macam tu lah bapak dia akan jengah. Bila dia jengah je, biarlah. Dan tak dapat tiada maka bapaknya bahawa mengunjung anaknya. Bila hubung dunia dalam hati, bapak dia datanglah dalam rumahnya, itulah hatimu, dan tiada memberi bekas masuknya melainkan binasa ya. Kalau iblis dah boleh dapat tempat pengaruh dalam hati kita, biarlah rosak orang tu, ibadat dia jadi tak bersih dan sebagainya ya. Maka pukulan hebat kepada dunia tadi apa? Az-zuhud. Zuhud tu kata zuhud lebih ya. Dan syarat untuk dapat ilmu laduni, dia kata rufi'al hijab, yang kan hijab, kemudian sirtu mualliman, aku ajar dia, bermakna ilmu laduni. Sengaja daripada sifat ni disebut oleh Nabi SAW, syarat nak dapat dia ialah zuhud. Rasulullah sebut dalam hadis, man zahada fid dunya allamahullahu bila ta'allumin wahadahu bila hidayatin. Barang siapa yang ada sifat zuhud dengan dunia, Tuhan ajar dia sendiri. Allamahullahu bila ta'allum, tak ada belajar, Tuhan direct tembak dengan nur, iaitu daripada ilham Rabbani dapat. Wahadahu bila hidayatin, Tuhan beri hidayat, tak ada siapa pimpin, terus direct ilham dia dapat. Ini dipanggil orang yang telah suci kalbi dia. Tapi dia kena siap pekakak bawah tu ya. Takwa dia kena ada. Bila takwa kena ada, makna syarat takwa 3, kena ada ilmu fiqh, ilmu usuluddin dia kena kemas, fiqh dia kena kemas, dan ilmu tasawuf yang dasar dia kena kemas. Kemudian dia speed, dia berjalan, boleh buka. Tapi kalau bawah dia tak ada, dan ilmu usuluddin tak belajar, fiqh tak belajar, itu kan dapat ilmu laduni, ilmu dalam goni dia kan. Dia babas senang dia, tak boleh. Dia mesti tu basic dia kena ada. Batu Quran sebut wattaqullah, kemudian bau wa yuallimukumullah, kamu bertakwa kepada Allah, kemudian baru Tuhan ajar. Mana ilmu takwa dia siap, kemudian dia speed ke depan lagi. Dia proses supaya apa? Buangkan dengan banyak zikrullah supaya terbuang kalbi daripada makhluk. Ketika kita jumpa dia dapat dapat susunan dia kena ada. Ni ada juga jenis ilmu sesat ni, kita itu tarik bau jalan, kami sudah sampai. Wah. Kau tak berjalan sampai ni gila. Bila satu perjalanan nak sampai, faham daripada sampai, wusul mana sampai mesti berjalan. Ada orang nak sampai tak berjalan, saya nak sampai tapi tak nak berjalan. Pelik ni. Ya, satu benda yang ajib, pelik. Dan kata Syekh Abu Muhammad Sahal bin radhiyallahu anhu, bermula dikurnia Ta'ala akan Zaid itu, ia pahala segala orang yang alim. Dan habis ni mana tadi?
Dan cerita daripada setengah sahabat radhiyallahu anhum ajmain, katanya telah kami ikut akan sekalian amal, ya, dan tiada dilihat dalamnya dunia dan dalamnya akhirat yang terlebih daripada zuhud dalam dunia. Mana besarlah tu. Cuma zuhud ada banyak bagilah. Zuhud yang zahir, zuhud yang batin. Kalau zuhud yang zahir, yang luar ni kita kurangkan, ya, semua unsur duniawi lah. Kalau zuhud yang tinggi lagi, zuhud batin. Kemuncak dia apa? Kita sebut oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, ma fi qalbi ghairullah. Tinggi tuan-tuan tu. Itu buat nasi pukul gendang, ma fi qalbi ghairullah. Berapa nampak tu? Wah, sedap lauk tu. Lepas tepuk ni kan dapat 500 kan. Itu habis tu. Ma fi qalbi ilal fulush. Tak ada kami fulush. Tu kalam sufi kan, ya, banyak kalam-kalam sufi sampai kita baca kadang buat seronok aja, padahal hebat tu. Tidak ada dalam kalbi ukur melainkan dia, ya. Tu hebat tunggu tu. Maksud orang tu hati dia sudah terangkat. Kalau itu istilah mana, kalbi tak duduk alam mulki gitu, semua dah main alam atas, ya, kalbi dia dengan Tuhan. Mana unsur hidup dia unsur ruhani. Kalau dia melayankan unsur jasmani, bermakna dia duduk alam mulki, alam ni dia tak lepas lagi. Bila dia layankan unsur ruhani dengan Tuhan, tu dia angkat, ya, boleh diangkat. Dia naik, hijab dia akan dibuka dan berbagai futuhat, kurniaan Tuhan yang besar-besar akan didapat. Boleh dapat, memang boleh, sebab kita semua ada alat kan. Hakikat insan durus sir kita tu memang dia boleh tangkap benda tu, cuma kita buat kerja je. Dia minta bersihkan, dia bersih cermin, bila dia bersih, dia tangkap. Cermin memang sifat dia menangkap, tapi tak boleh tangkap sebab debu tebal banyak. Sekarang kerja kita lap je lah, ya, kita lap bersih kan, dia bersih, terbuka tu kan. Buat dalam suruh payah terbuka tu, apa dia kerja kan cukup-cukup. Dia tembak dengan zikir, dan hak nafsu pula kita padamkan, kurang tidur, kurang makan semua, memang cepat terbuka tu. Ya, Allah karim. Dan kata Sayyid Syekh Sulaiman Abu Sulaiman Ad-Darani, semua wali-wali besar di Syria makam itu, radhiyallahu an, telah bertanya aku kepada Sayyid Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Imam Syafi'i ambil sanad tarekat dia dengan Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ada orang tanya ni, habis imam-imam mazhab ada tarekat ke? Imam Syafi'i ambilnya apa ni? Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ya, Syekh Ma'ruf Al-Karhi ni guru Imam Syafi'i dalam perjalanan tarekah tadi. Pernah satu ketika dia orang ikhtilaf, bertengkar masalah kiblat, ya. Seorang kata sini, seorang kata sini. Kita pun dapat sini-sini, lepas tu tukar kapit. Kaya kena India. Kan ada kapit 70,000 masjid. Bila dia Syekh Ma'ruf, dia orang ikhtilaf masalah sini kata sini, kiblat sini, Syekh Ma'ruf datang, Syekh Ma'ruf tunjuk tuan kiblat dia. Dia tunjuk kiblat Belowo, nampak Kaabah tu, semua senyap. Dekat Rahmat Aulia habis tu. Pak Kaabah tak dia. Dia tunjuk dia Belowo nampak terus. Tak ada dia tengkau lagi. Senang je wali-wali punya cerita kan. Terbuka kasyaf tuan buka habis. Ni wali-wali kalau datang dia tunjuk kiblat kita betul dia tu. Tapi kita semayang ikut segi sukun fiqh sah dah. Ijtihad dah ada kan. Wali dia tunjuk terbuka kan ni. Itu Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Dia kata 40 tahun aku mengajar muridku, menyangka ia aku berhadap kepadanya, tapi tidak, zahirku saja menghurai dengan dia, qalbi aku tak putus dengan dia. Ya, itu makin dipanggil jasad dengan makhluk, rohani dengan Allah. Itu pakaian lengkap sebenarnya. Rohani kita kena jaga, dia sentiasa dengan dia. Apa kata dia? Riwayat daripada Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani al-An, dia telah bertanya aku kepada Sayyid Syekh Ma'ruf Al-Karhi daripada taat bagi Allah. Apa dia? Dengan apa sesuatu yang dikira-kirakan, mana amal tu diterima, dikira mereka itu atas taat, maka katanya mengeluarkan dunia dari hatimu. Kau keluarkan dunia dari hati mereka itu, dia keluarkan, taat dia jadi cantik. Ya, bermakna dia tak ada berhajat kepada makhluk, terus ke Tuhan, cantik. Jadi kalau ada satu daripada dunia dalam hati mereka itu, maka tiada sah sujud bagi mereka itu.
Tiada sah sujud makna apa? Tak sah dari segi konteks penerimaan. Segi fiqh sah lah, dia cukup syarat rukun 13. Jadi maknanya ibadat kita itu nak terima atau tidak, sebab kita kena lepas dua pintu. Satu babul amal, satu babul qabul, baru selamat. Babul amal, Tuhan buka hati kita minat pada amal, alhamdulillah. Tapi satu lagi babul qabul, penerimaan. Tuhan terima tak? Kalau bersih dia terima, tak bersih dia reject. Tu dua-dua ni kalau terbuka, alhamdulillah selamat. Kita minta dua pintu terbuka, pintu amal dan pintu penerimaan. Dan adalah demikian itu, tiada dikata dengan mengeluarkan dunia daripada tangan. Tengok tu, bukan makna buang dunia tu kita habis jual kereta-kereta, rumah kita, tanah semua jual, tidur tengah jalan, bukan. Kan tu maksud, bukan buang dunia daripada tangan. Sebab sahabat Nabi banyak ada dunia. Dalil bila Nabi minta jihad, ada sampai bagi 700 ekor kuda kan. Kita nak sembelih 2 ekor lembu korban pun mikir 2 kali. Kan bajet lari. Bakhil ada dalam kepala. Kan? Tu dia orang bagi sajak dia bagi. Sebab apa tu? Dia tak letak dalam. Sebab benda bila letak dalam, dia payah nak keluar. Ya, kalau hubud dunia dalam, dia payah nak keluar. Tapi kalau kita keluarkan dia, masuk hubullah, masya-Allah. Ketika itu dia dapat lazat dengan Tuhan lah. Dia takkan berpaling pada dunia pula. Sebab hati tu besar. Benda yang duduk dalam hati itulah yang akan kita rasakan. Sebab tu kalau dia kuat dengan Allah Ta'ala, dia semayang, lagi lazat. Bila dia kuat dengan dunia, dia semayang habis lah, dia tarik. Belum rokok dah terbagai. Rata dia mengayau. Baik, sekarang dia kata ada demikian itu, tiada dikatakan. Bukan zuhud makna dikatakan dengan mengeluarkan dunia, pergi buang dunia semua sekali, bukan. Buangkan dunia daripada tangan mereka, bukan. Kerana bahawasanya telah ada dunia dalam tangan segala orang yang telah suci hatinya. Seperti Daud, Nabi Daud tuan, masya-Allah gajah dia. Zulkarnain dunia lagi tuan, ya. Nabi Allah Sulaiman satu dunia dia begitu. Tu. Dan setengah daripada sahabat, ya. Dan juga yang tabi'in, banyak di kalangan mereka yang kaya-kaya pun ada. Jadi makna kita kena selesai yang dalam. Yang luar tu kita jaga dengan ilmu fiqh syariat. Ambil cara betul, jangan terlibat benda yang diharamkan, okey. Yang dalam tu kita cuci tuan. Ya, bersihkan dia, hadapkan dia betul-betul ke hadirat Tuhan, baru dia selamat. Dan tiada berpaling mereka daripadanya. Ya, sebab kalbi mereka sudah ditanamkan dengan hub mahabbah yang kuat dengan Allah. Letak dunia banyak mana pun dia tak akan masuk dalam. Ya, dia tak akan berpaling. Jeling pun tak ada. Baru dia tepat dengan kehendak Quran. Ya. Wala tamuddan ainaika ila ma matta. Jangan kau jeling-jeling apa yang kau dah bagi pada orang tu. Dah ada tak ada serupa bagi dia. Wujuduhu wa adamuhu mustawiyan. Orang biasa ni kalau ada dunia tak ada apa, tak ada dunia pun tak ada apa. Sebab tu ulama kata, aku tidak hairan orang yang dalam kocek dia kosong, tiba-tiba dia seluk kocek dia keluar duit 100,000. Aku tak heran tu. Aku hairan orang dalam kocek dia ada 100,000, dia berseluk-seluk, dia hilang, bobol kocek dia. Apa dia kata? Alhamdulillah. Orang tahu heran. Boleh? Ni RM100 bersemayang hajat, mana hilang duit. Ni RM100,000 tuan-tuan, bobos kocek dia ucap mulut dia, alhamdulillah. Ini benda Tuhan dah taksisi iradat, bukan hak kita, tak ada kisah. Tu aku ingat tu ya. Kalau macam ni terik kosong, terik ada, turun silap mata boleh buat. Ya, yang ni yang ada hilang, maknanya luput dunia, tak ada kesan kat hati dia. Hilang makhluk, tak ada kesan hati dia. Ada, dia pandang kebesaran Tuhan. Tak ada pun dia pandang kebesaran Tuhan. Mana dia nak kita makrifat dalam dua. Dia bagi kita ada makrifat, dia tarik pun kita ada makrifat. Itu makna mata ataka asyhadaka birrah wa mata mana'at asyhadaka kahrah, bahawa fi kulli zalika muta'adifun ilaik. Itu nak. Bila dia beri sebenarnya apa? Dia suruh kita pandang nama dia albir, pemberi ihsan, pemberi kurnia dia. Maknanya kita ambil nikmat dengan memandang kurnia dia. Mana kita kenal dia. Kalau ditarik pula, dia zahirkan nama dia asyhadaka kahrah. Dia tayang kita nama dia al-qahar. Jadi bila dia tarik, kita nampak nama Qahar, kenal juga dia. Jadi kita kenal dalam dua. Dia ulur kita kenal, dia tarik pun kita kenal. Dia kata muta'arifun ilai. Dia kenal Tuhan dalam dua keadaan. Dan kita sentiasa dalam dua keadaan. Ada kala kita dapat nikmat, ada kala diuji. Tentu je lah. Dia tak lari kan. Tu mau dia kata, aku jadikan manusia uhibbu an urifah fa khalaqal khalq. Aku kasih aku dikenal, maka aku jadikan makhluk. Jadi jadikan kita untuk kita kenal dia, dan kenal dia dalam tiap-tiap saat. Itu makna kata fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap nafas, tiap kalau kelipan mata kita kenal dia. Sebab dalam tiap-tiap nafas kita ada dalam dua keadaan. Sebab ada nikmat atau bala, nikmat atau ujian. Dan dua keadaan sentiasa kenal dia. Baru dia sesuai, dan dia telah menunaikan tanggungjawab besar dia dengan
Allah. Dia mengenal Tuhan dalam semua keadaan. Dia kaya-kaya tadi. Syekh Ahmad Al-Faruqi tadi, ulama besar. Syekh Abdullah Ad-Dahlawi, umur ulama besar India, besar tadi. Orang pergi rumah dia kan tengok, wish, kaya-kaya macam istana rumah. Orang yang datang tu fakir kan. Dia bawa bungkus kayu, dia masuk dalam bilik kawan tu, takut orang tahu, dia sorok dekat belakang pintu. Lepas tu dia jalan jumpa Syekh Abdullah Ad-Dahlawi. Bila dia tercengang, Syekh Abdullah Ad-Dahlawi apa? Kau ingat aku ni apa? Sangkut hati aku dengan dunia tak ada. Engkau hati engkau dengan barang kau sorok belakang pintu dia tu. Beranjat. Engkau punya bungkus kau sorok belakang pintu. Terberanjat kawan dia. Banyak cerita-cerita macam tu lah. Syekh Abdul Qadir Jailani tu, kapit rumah dia tenggelam buku ladi tu. Syekh Qadir Jailani kapit rumah dia tenggelam buku ladi. Kita buku ladi pun tak tenggelam. Syaitan datang sana kata, kau wali besar dunia ni apa. Tak mau nak ambil dah. Tongkat kau tu bagi aku. Tak boleh pak, tongkat buruk kau masuk hati kata. Habis dia pukul KO tu. Senyap iblis tu. Iblis menyerupakan. Banyak cerita-cerita para awliya anda ni. Kalau sahabat jauh kan, sila seorang sahabat Nabi SAW yang diutus zaman Sayyidina Umar ke Syam, Sayyidina Muawiyah. Jadi Sayyidina Muawiyah satu ketiga, Sayyidina Umar buat spot check round. Sayyidina Umar naik kuda tu, dia pakai baju selai selipang gitu je, simple je ya. Tiba-tiba dia tengok satu rombongan kami besar, macam gaji besar. Dia dekat-dekat, dia tengok, Muawiyah, dia kata, wah, aku suruh kau jaga Syam, kau berlagak macam gaji besar. Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Umar impit dia. Dekat-dekat dan dia perasan Sayyidina Umar dekat ni, dia buat dak itu. Sampai ke Syam, Sayyidina Umar kata, apa kau buat? Kau macam gaji besar, dia kata. Ya Amirul Mukminin, di sekeliling kami ni semua orang-orang kafir yang hebat-hebat. Kalau saya pakai gini macam ni memang dia. Jadi aku tunjukkan kemegahan Islam. Okey, betul. Kalau macam tu tilangkan kau betul. Teruskan. Itu makna, sebab tu ulama buat kita al-umur bimaqasidiha. Segala urusan bergantung dengan kasad dan niatnya. Dalam Asybah wa Nazair, Imam Syafi'i letak al-qaidatul ula. Kaedah pertama, segala urusan bergantung qalbi. Kalau dia niat betul, betul. Kalau dia niat tak betul, habis. Kalau dia niat buat macam zuhud tapi hati dia dengan dunia, supaya orang puji dia, orang kata dia warak, orang kata dia wali, itu tak betul. Nampak macam zuhud, dalam rosak ya. Walau hasil, sebab apa-apa pun Nabi kata dalam tu selesai kan. Kalau dalam dia kenal betul Tuhan, dia, hati dia takkan lari. Dia tetap kiblat dia cantik kepada hadrat Allah Ta'ala. Habis. Dan tiada berpaling mereka daripadanya di atas tangan mereka itu ya. Jua tiada hati, mana dunia sahabat letak dalam tangan dia saja. Mana bila nak minta senang dia beri. Dalam hati tak berubah, dalam hati dia dengan Tuhan. Dan adalah alamat yang demikian tu, bahawa tiada suka dengan wujud dan tiada duka kerana ketiadaan. Ini alamat dia tak ada. Ya. Alamat ni kalau tengok ada ke tidak. Kalau ada, tak ada rasa apa. Tak ada pun tak ada rasa apa. Mana wujuduhu wa adamuhu mustawiyan. Bagi dia sama aja. Tu okey. Tu tandakan cantik hati dia. Ya. Tapi kalau ada dia lain macam, tak ada, hilang termenung, tu belum lagi tu. Itu belum lagi. Tu. Allah karim. Dan satu lagi, sungguhnya zuhud itu terlebih daripada warak. Kerana bahawa warak lagi tinggal setengahnya. Warak diambil lagi. Dan zahid tadi, orang zuhud tu putus sekaliannya. Iaitulah zuhud kepada orang yang ahli tahqiq, ahli makrifat yang tinggi ni. Kerana bahawasanya ahli tahqiq telah berpaling ia daripada barang yang lain dari Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Besar kan tu ya, slogan tu cukup besar tu. Tu slogan Syekh Abdul Qadir. Tak ada dalam kalbi aku melainkan dia je ya. Dan zuhud kepada orang yang ahli tariq ula, ialah berpaling daripada yang digemari. Dia sedap, apa yang sedap dia kerat ya. Kalau dia nak makan kempang, dia makan kering. Dia nak makan ni suka, dia bagi makan tu kurang-kurang. Sebab tu dalam suluk kita guna tu. Makan berdarah sedap kan, terpotong, terbagi dia makan apa, sayur. Ya kuyu macam tu. Daripada satu yang kepada barang yang terlebih daripada. Maknanya dia nak benda sedap, kita potong dia. Dia nak benda sedap, kita potong. Sekadar kita potong tu maknanya apa? Persen dia dengan Tuhan naik. Itu kaedah dia. Kita potong unsur jasmani, unsur rohani kita naik. Kalau kita ikutkan unsur jasmani, unsur rohani kita akan turun. Itu kaedah. Sebab dia kerat. Dan zuhud kepada orang yang ahli syarak.
Ya, itulah wajib. Apa dia? Segala yang haram dan sunat, segala yang mubah. Zuhud pada ahli syariat, zuhud wajib. Apa makna zuhud? Menjaga diri daripada benda yang diharam. Itu zuhud lah tu. Kita tak melihat benda haram, itu zuhud. Kita tak mendengar benda yang haram, kita tak cakap benda yang haram, yang tak elok. Kita tak makan benda yang tak elok, yang tak haram. Itu semua zuhud. Tapi zuhud peringkat basic bawah. Itu yang wajib. Dan yang mubah daripada, yang sunat daripada mubah. Mana zuhud yang sunat kalau kita kurangkan benda-benda yang harus tu, ya. Dan hanya senyap adalah zaid itu terlebih afdal daripada segala amal, kerana bahawasanya akan datang dia akan bincang husnul a'mal min nataijil husnul ahwal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sallam. Allahumma ighfir lana ya rabbana sallallahu. Alhamdulillah. Subhanallahumma. Ya karim.